warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada kelas seni visual hari ini kita akan pelajari tajuk yang pertama dalam bidang seni halus untuk tingkatan 2, iaitu seni lukisan. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang seni lukisan, kita harus ketahui bahawa lukisan ini adalah kemahiran yang penting selari dengan kemahiran menulis dan bertutur. Dan kemahiran melukis ni merupakan asas kepada perkembangan kemahiran dalam bidang seni visual yang lain. Kerana setiap pelukis mesti ada kemahiran melukis sebagai asas untuk menghasilkan karya-karya yang lain. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan seni lukisan. Lukisan merupakan satu teknik menggambar atau hasil kerja seni yang menggunakan media kering atau warna yang minimum. Media kering ini digunakan atas permukaan dua dimensi, 2D. Dua dimensi ini bermaksud permukaan yang lepeh dan yang ada panjang dan lebar sahaja. Seperti kertas, kanvas, cardboard, plastik, papan dan dinding. Contoh media kering adalah seperti pensel, krayon, pen, pastel, arang, pensil warna, dakwat dan kapur. Jadi yang kita tahu seni lukisan ni menggunakan media kering dan di atas permukaan dua dimensi sahaja. Itu yang dipanggil seni lukisan. Lukisan ni boleh jadi hasil karya tersendiri, selain boleh menjadi asas kepada penghasilan karya seni yang lain, seperti seni catatan, seni arca, menggunakan seni lukisan sebagai asas. Pada zaman IT ni, seni lukisan boleh dihasilkan juga menggunakan perisian komputer dan juga aplikasi dengan lebih cepat dan lebih mudah. Setelah memahami apakah definisi seni lukisan, kita akan melihat kepada sejarah perkembangan seni lukisan. Sejarah perkembangan seni lukisan ni kita boleh selusuri melalui sejarah lukisan gua tempatan. Sejarah lukisan gua di Malaysia ni dianggarkan berusia 3,000 hingga 4,000 tahun. Lukisan zaman Neolitik yang terdapat pada dinding gua Tambun misalnya, ini dihasilkan menggunakan hematit berwarna merah. Lukisan tersebut menunjukkan, mempamerkan figura manusia sedang menari dan mencangkung. Selain itu, terdapat juga paparan lukisan haiwan buruan, lukisan geometri dan juga kesan cap tangan. Seperti mana kita boleh lihat dalam gambar. Lukisan pada dinding gua Tambun di Perak ini menggunakan hematit, iaitu mineral yang berwarna merah kehitam-hitaman yang merupakan sumber utama besi. Selain itu, lukisan pada gua tempatan ini juga boleh dilihat pada dinding gua kain hitam Niah di Sarawak, yang dihasilkan oleh masyarakat pribumi Sarawak. Lukisan dinding ini sepanjang 200 kaki di Gua Batu Kapur ni menggambarkan kehidupan masyarakat primitif pada waktu itu. Kita boleh lihat pada gambar yang ada. Dan selain daripada di Gua Kain Hitam dan juga Gua Tambun di Perak ini, lukisan ini juga terdapat pada dinding Gua Merapuh Pahang, tetapi sukar untuk ditafsir. Lukisan ni menggambarkan figura-figura lidi, bentuk-bentuk umpama orang lidi itu dalam kedudukan yang aneh. Setelah kita memahami definisi seni lukisan dan juga mengetahui sejarah perkembangan seni lukisan, mari kita kenali pula pelukis dan karya-karya pelukis tempatan di negara kita. Negara kita mempunyai ramai tokoh terkenal dalam bidang seni lukisan. Mereka bukan sahaja terkenal dalam negara, malahan mereka juga terkenal di peringkat antarabangsa. Antara contoh pelukis terkenal tanah air ialah Abdullah Arif, Saidin Yahya, Muhammad Hussein Inas, Zulkifli Buyung dan juga Datuk Lat. Kita lihat dulu siapakah dia Abdullah Arif ni. Abdullah Arif terkenal sebagai pelukis cat air, ilustrator dan juga pelukis komik. Beliau menghasilkan ilustrasi berbentuk kartun. Contohnya dalam gambar ni, The Long Arm Nippon
1942 yang bertemakan pro-Jepun. Lukisan beliau juga terdapat dalam buku panduan akal yang menjadi teks di sekolah-sekolah Persekutuan Tanah Melayu pada ketika itu. Seterusnya, kita kenali pula pelukis yang kedua iaitu Saidin Yahya. Saidin Yahya ni merupakan pelukis komik dan ilustrator yang terkenal di Malaysia. Lukisannya berpegang teguh kepada tradisi Melayu yang berasaskan prinsip moral dan unsur-unsur patriotik. Banyak tema yang dibawa membawa nilai kemelayuan dan tradisional. Dan beliau menghasilkan siri komik untuk majalah Guru. Judulnya Puteri Langkawi antara tahun 1954 hingga tahun 1956 dan setiap karyanya menyelipkan unsur-unsur pendidikan. Seterusnya ialah Muhammad Husin Inas. Muhammad Husin Inas ni banyak memaparkan wajah-wajah yang membawa mesej budaya melalui penampilan pakaian dan kegiatan sosial masyarakat Malaysia. Beliau banyak melukis menggunakan media pastel dan arang. Beliau juga mendapat gelaran Bapa Potret Malaysia dan digelar juga pelukis potret diraja. Beliau memang banyak menghasilkan potret yang turut menghasilkan karya yang menggambarkan masyarakat pribumi Sarawak dan Sabah. Yang mana kita boleh lihat karyanya dalam gambar yang ditunjukkan ini. Seterusnya kita kenali pula pelukis yang seterusnya itu Zulkifli Buyong. Siapakah Zulkifli Buyong ini? Beliau merupakan seorang pelukis yang mendapat bimbingan daripada Patrick Engkah On, iaitu seorang pelukis terkenal, dan beliau juga merupakan ahli Wednesday Art Group. Dan beliau gemar menggunakan alam kanak-kanak sebagai tema dalam karya yang dihasilkan. Karya beliau menggunakan media soft pastel dan beliau telah memenangi pelbagai anugerah dan penghargaan sejak usianya 16 tahun. Mana karyanya kita boleh lihat memang banyak menggambarkan tentang kanak-kanak. Seterusnya adalah Datuk Lat. Datuk Lat ini ialah nama yang tidak asing lagi di kalangan pelukis di negara kita, yang mana karyanya terkenal ialah Kampung Boy. Siapakah Datuk Lat ni? Datuk Lat merupakan, nama sebenarnya adalah Datuk Muhammad Nur Khalid yang lebih dikenali sebagai Lat, dan merupakan pelukis kartun di Malaysia. Beliau dah menerbitkan lebih daripada 20 jilid kartun sejak umurnya 13 tahun lagi. Dan hasil karyanya yang terkenal ialah Kampung Boy yang diterbitkan pada tahun 1979 dan diterbitkan banyak di dalam negara kita. Dan kebanyakan karya beliau menggambarkan suasana sosial dan politik Malaysia secara satira. Dan teknik garisan beliau agak mencabar dan artistik. Beliau menggunakan nip dan berus dan mendapat pengiktirafan daripada kartunis luar negara seperti Matt Groening dan Sergio Aragonés. Itulah beberapa pelukis terkenal tanah air. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di dalam kelas PSV yang akan datang. Jumpa lagi.